أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera geng. Selamat kembali ke channel Si Tukang Cerita, nama aku Acap. Kepada korang yang dah subscribe channel ni, aku ucapkan jutaan terima kasih kepada korang semua yang dah subscribe. Pada korang pula yang mungkin baru jumpa channel aku ni ataupun yang belum lagi tekan butang subscribe tu, apa lagi geng? Silakan berbuat demikian. Dan tekan sekali dekat butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan konten-konten aku yang akan datang. Malam ni aku nak sampaikan sebuah kisah yang disampaikan oleh seorang penulis yang nak dikenali sebagai Wak Long. Kisah ni berlaku ketika dia semasa di tingkatan 1. Umur 13 tahun macam itulah. Kejadian ni berlaku di rumah dia. Dan ketika itu dia bersama ibu dan juga adik-beradiknya di rumah. Nak tahu macam mana kisah dia? Let's check it out. #seram tak. Sebelum kita terus ke kisah Wak Long ni, kita cerita sikit latar belakang si Wak Long ni lah. Wak Long adalah seorang anak lelaki yang paling sulung. Dia anak sulung daripada 6 orang adik-beradik. Dan dia ni dilahirkan dalam keluarga yang agak sederhana. Tak kaya, tak terlalu kaya, tak terlalu miskin lah orang kata. Dan kisah ni berlaku ketika itu keluarga dia ni menghadapi masalah kewangan lah. Apabila ayah dia ada buka perniagaan dan kemudian perniagaannya tu jatuh. Jatuh sebab apa tak diceritakan, tapi memang jatuh teruk. Jatuh teruk sehingga kan Mama si Wak Long ni, dia panggil ibu dia Mama. Mama si Wak Long ni terpaksa membantu ayah kepada Wak Long ni dengan menjual karipap frozen, muruku dan pelbagai jenis kuih-muih yang lain lah. Termasuklah juga mengambil upah menjahit. So Wak Long ketika itu macam aku cakap tadi, dia umur 13 tahun dan ada adik-adik yang lain lagi lah, 5 orang adik-beradik yang lain lagi. Dan kebanyakan adik-beradik dia adalah perempuan. Dan dia ada seorang je adik lelaki. Semuanya masih bersekolah, termasuklah Wak Long ni sekali. Wak Long tinggal di rumah teres 2 tingkat. Dan rumah tu pun hampir nak kena lelong. Harta benda contoh macam kereta dah kena tarik. Ada setengah barang pun dah terpaksa dijual untuk menampung kehidupan mereka. Okey. Satu hari, waktu maghrib. Diorang macam biasalah, waktu maghrib, kebiasaan mereka ni, mereka akan duduk di tingkat atas rumah. Mama akan duduk dalam bilik dia, mengajar adik-adik dia mengaji. Kan? Mengajar adik-adik dia mengaji. Wak Long pula akan ajar adik lelaki dia mengaji di bilik mereka. Okey. Rumah mereka 2 tingkat macam aku cakap tadi. Rumah teres 2 tingkat. Dekat atas rumah dia tu ada 3 buah bilik. Bilik dia naik tangga macam ni. Bilik sebelah kanan adalah bilik Wak Long bersama adik lelaki dia. Sebelah kiri ada 2 buah bilik. Bilik yang paling hujung sini, sebelah sini bilik adik-adik perempuan dia. Dan sebelah kiri bilik adik-adik perempuan dia adalah bilik ibu bapa dia lah. Okey. So malam tu selesai mengaji apa benda semua, adik-beradik perempuan dia kembali semula ke bilik untuk membaca buku lah. Macam biasa lepas ngaji dia akan menelaah pelajaran apa benda semua kan. Dan Mama Wak Long pula sambung wirid, sambung zikir apa semua dekat dalam bilik dia. Okey kan. So malam tu tiba-tiba lebih kurang betul-betul lepas adik-beradik dia semua mengaji, Mama kepada Wak Long ni panggil lah. Abang. Oh bang. Okey.
Wak Long ni geng, dia memang dah dididik supaya kalau orang tua panggil, tak menyahut macam ya macam itu, tidak. Dia bangun perlahan-lahan, okey. Dia cakap dengan adik lelaki dia lah, waktu dia tengah ngaji kan. Cakap dengan adik lelaki dia, dah lah mama panggil tu. Pergilah, nak makan ke nak apa ke nak baca ke, pergilah, dah siap lah. Cakap kan. So dia pun bangun, dia pergi ke bilik ibu dia ni, mama dia. Buka pintu bilik pelan-pelan. Lepas tu, ya ma, ada apa? Abang, cakap dengan adik-adik, siap, kita nak pergi kedai bawah. Mama nak pergi barang sikit lah. Tu nak buat kari pak frozen tu, rasanya macam dah habis tu. Nanti cakap dengan adik-adik, kita nak pergi makan kat kedai dekat warung Pak Ali. Cepat sikit siap. Ni dah 7 lebih dah ni, nanti kan lambat pula. Dah dekat pukul 8 dah ni. Boleh. Okey mah. Oh, masa tu excited lah Wak Long. Okey geng, dia orang dah hidup macam gitu lebih kurang setahun dah kan. Sejak kejatuhan perniagaan ayah dia tu, hidup dah setahun dah. Kau bayangkan menurut Wak Long, nak makan ayam pun sebulan sekali pun payah tau. Waktu tu. Jadi bila dengar mama dia cakap nak belanja makan nasi ayam dekat warung Pak Ali, punyalah seronok waktu tu Wak Long. Dia pun cepat-cepatlah pergi ke bilik adik-adik perempuan dia bagi tahu. Okey, cepat siap-siap, nak pergi kedai bawah ni. Nak pergi makan kat warung Pak Ali. Kata dia. Okey, adik-adik dia pun semua excited lah. Excited, pergi tukar baju apa semua kan. So Wak Long waktu tu dah memang baju dia memang dah okey lah. Cuma tinggal tukar seluar track je. Seluar track shoot dia yang dia suka tu lah. Seluar track shoot Adidas. Selalu dia, masa tu dia masih berkain pelekat lagi. Yalah, orang baru lepas solat kan. So dia pun siap-siapkan adik dia apa semua. Lepas tu mak dia pun keluar daripada bilik. Jengah kat bilik dia lah. Bang, dah siap bang? Dah. Tolong mama cek stok kejap. Okey lah. Dia pun ikut lah. Lepas tu dia pesan kat adik dia, pakai seluar tu betul-betul, saya ingat tu. Dia pun turun. Dia mengikori je mak dia ni, mama dia ni pergi ke dapur. Turun daripada tangga, sebelah kiri ni ruang tamu kan. Depan dia tu meja makan. Lepas tu sebelah sana TV, pintu keluar, tingkap kan. Lepas tu belok ke sebelah kanan ni, ada satu pintu gerbang, pergi ke dapur. Masuk pintu gerbang, sebelah kiri bilik air, sebelah kanan ni peti ais. Dan sebelah peti ais tu adalah tempat-tempat macam nak letak-letak barang apa-apa lagi lah. Dan sebelah tempat letak barang tu ada para tempat mama dia simpan bahan-bahan kering untuk buat kari pak frozen. Macam tepung, kentang, bawang apa semua kat situ lah. Right, sebab tu dapur, ada pintu keluar dapur, pintu dapur. Lepas tu mesin basuh, ada para satu lagi tempat dia letak barang-barang macam botol-botol kosong atau apa-apa, sabun basuh apa semua kat situ. Okey, detail aku bagi korang dia punya bayangan rumah tu macam mana kan. Sebab Wak Long bagi aku memang detail cerita ni. Alright. So mama dia pun ambil lah buku 35 dalam beg tangan. Dalam beg tangan yang dia letak dekat-dekat berdekatan dengan para tu lah. Dia ambil buku 35 tu, dia buka. Para dia bentuk dia macam ni tau. Dia tinggi macam ni. Tinggi macam ni. Lepas tu bawah tu pintu. Atas pintu tu ada letak macam boleh letak barang-barang lagi. Lepas tu atas tu ada lagi pintu, boleh letak lagi barang kat atas tu. Maknanya segi macam almari yang bawah ada kabinet, atas ada kabinet, tengah-tengah boleh letak barang. Macam tu bentuk dia. So dia buka pintu yang bawah, sambil bersila dia tulis lah. Mama dia tulis, kira tepung berapa, keluarkan tepung berapa. Suruh abang ni lah, Wak Long ni yang sulung ni kan. Abang ni susun lah balik. Susun kan. Keluarkan yang dalam-dalam tu semua, keluarkan. Bawang berapa kilo tinggal, berapa biji, bawang putih. Tengah duk mengira ni, tengah keluarkan ni, si abang ni dia membelakangkan mama dia. Tiba-tiba mama dia macam diam je tau. Diam duk pandang je dekat arah para ni, kat arah dalam almari ni lah. Jadi bila dah diam macam itu, Wak Long ni pun pelik lah. Pelik, dia pusing lah ke belakang. Mah, kenapa mah? Cakap macam itulah. Lepas tu mama dia cakap, bang, pergi ambil sepit arang tu. Lepas tu dengan botol kosong kat belakang tu, bawa sini kejap. Jadi Wak Long ni tak banyak tanya, tak banyak soal. Dia terus bangun, pergi ambil sepit, ambil botol yang dimasukkan oleh mama dia tadi ni. Tu dia ambil, datang balik kat mama dia. Ni mah, kenapa mah? Tu mama dia ambil sepit,
Mama buka tutup botol ni. Okay, dia buka tutup botol tu. Masukkan tangan dekat dalam almari tu. Dia sepit sesuatu. Dia buat keluar. Lepas tu mama dia masukkan dalam botol. Kau nak tahu apa yang mama dia masukkan dalam botol? Ada seekor belalang yang ada dekat dalam para tu. Dah masukkan dalam botol. Cepat tutup. Lepas tu mama dia ambil pen, cucuk. Buat lubang supaya belalang tu boleh bernafas kat dalam botol tu. Kan? Lepas tu mama dia kata, bang kau pergi letak atas peti ais. Abang ni pun, Wak Long ni pun ambil letak atas peti ais tanpa banyak soal. Lepas tu mama dia terus tutup pintu tu. Dah pergi tengok adik-adik dah siap belum? Ni dah nak dekat pukul 8 ni, lambat nanti Kang. Kedai Pak Ali tutup. Kita nak jalan jauh ni. So untuk pengetahuan korang, menurut Wak Long, rumah dia dengan kedai ni, dia punya jarak dia lebih kurang dalam 800 ke 1 kilometer jauh dia. Dan diorang kena jalan kaki. So perjalanan dia tu lebih kurang dalam, mengambil masa lebih kurang dalam setengah jam macam itu, lebih kurang jalan kaki. Kau bayangkan, inilah jauh. Nak cari rezeki punya hal kan. Okey. Ya ke? 500 meter. Tak 1 kilometer, betul lah. 1 kilometer. Okey lah, tak apalah 1 kilometer ke berapa, yang penting rumah dia jauh. Kan? Rumah dia atas bukit, dia kena turun bawah. Sebab tu dia panggil kedai bawah. Dia kena turun bukit. Okey. So bila dah macam itu, mama dia jalan depan, abang si Wak Long ni jalan belakang. Kan? Wak Long jalan belakang. So mama dia akan pergi ke peti ais dulu. Sampai kat peti ais tu, tiba-tiba mama dia berdiri depan belalang tadi. Dia pegang botol tu. Dan Wak Long dengar mama dia cakap macam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau betul niat kau baik, kau tinggal kat dalam ni. Tapi kalau niat kau tak baik dan kau bukan dari kalangan makhluk yang baik, kau keluar daripada rumah ni. Mama dia cakap macam tu. Jadi Wak Long macam pelik, kenapa mama ni cakap macam tu kan? Dia budak lagi, bukan tahu apa. Okeylah, dia biar je lah. Dia tengok je belalang tu kan. Belalang tu krek cuba nak keluar daripada botol tu. Dan bila nak keluar, nampaklah adik-beradik dia tu tengah duduk dekat tangga tu kan. Comel semua duduk kat tangga tu. Lepas tu mama dia pun duduk betul-betulkan seluar, betul-betulkan tudung adik-adik dia apa semua. So Wak Long ni sebagai abang, dia pun pergi ke pintu. Nak buka pintu, nak buka lock apa semua kan. Ambil kunci macam biasa. Bila Wak Long buka pintu je, bam, dia tutup balik. Mama, kat luar tu mah, kat luar tu mah. Mama dia macam, kau apa hal? Nak apa bang? Mama tengoklah. Mama dia pun pergi ke pintu tu, buka, degang, tutup balik. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Adik-adik duduk situ je. Kau jangan datang sini. Pergi duduk situ je. Abang ikut mama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. So dia orang baca. Mama dia tak bagi tahu kenapa tau. Mama dia tak tahu kenapa, tak nak bagi tahu kenapa dia kena baca benda-benda macam tu. Kan? Kau tahu apa yang Wak Long dengan mama dia nampak? Apa yang Wak Long dengan mama dia nampak sebenarnya adalah dekat luar tu dah dipenuhi dengan belalang yang sama macam dekat dalam botol dalam rumah dia ni. Belalang penuh. Okey, membayangkan rumah dia ni nak keluar rumah dia tu daripada pintu, dia ada satu anak tangga. Lepas tu ada macam satu lagi anak tangga tapi macam panjang sikit. Lepas tu depan tu garaj tempat letak kereta. Lepas tu ada dekat tepi tu ada basikal kan, basikal pokok pasu bunga. Lepas tu ada ampayan apa semualah kat situ. Dekat depan tu penuh dengan belalang, kau tahu tak? Penuh dengan belalang, penuh sangat.
Nak membayangkan dia punya banyak tu, dia belalang punya banyak tu. Belalang tu sampai bertimpik-timpik tau, bertinggi-tinggi, bertindih-tindih. Tau, banyak sangat, kata Wak Long. Warna hijau je penuh depan tu. So Wak Long pun ikutlah cakap mak dia, baca kan. Tengah baca tu, tiba-tiba Wak Long, mama dan adik-adik dia terasa rumah dia ni macam bahang sangat tau. Macam terasa macam panas sangat rumah dia tiba-tiba. Wak Long cakap, ish, apa panas sangat ni ah? Padahal kipas buka ni, kipas on, kipas 5, kipas ada 2, satu dekat ruang tamu, satu lagi dekat ruang makan ni, dua-dua on. Tapi diorang masih rasa macam diorang tengah berdiri dekat perhimpunan diorang rasa macam dia tengah berdiri dekat perhimpunan pukul 12 tengah hari waktu masuk sekolah. Dia punya panas itu, bayangkan dia punya panas itu kan. Adik-adik dia semua berpeluh-peluh tau. Lepas tu dia nampak adik dia yang kecil, adik dia yang kecil perempuan, dah macam berdarah dalam hidung sebab terlalu panas kan. Mata semua dah pedih-pedih dah sebab panas. Jadi mama dia pergilah kat adik-adik ni semua peluk dia, tenangkan sebab dia orang dah mula nangis tau. Dah mula macam nak nangis. Dah lah panas. Dan lepas tu tiba-tiba macam telinga dia orang ni semua tiba-tiba berdesing tau, berdesing. Bunyi macam dengar macam bunyi kepak ataupun sekawan lebah yang tengah terbang. Macam tu bunyi dia. Abang si Wak Long dah macam bingit lah. Macam apa ni tiba-tiba ni kan. Jadi keadaan kat dalam rumah tu memang dah huru-hara kejap lah. Memang dah huru-hara kat dalam tu lah kan. Dengan panas, dengan bunyi bingit. Lepas tu dengan kat luar bunyi belalang. Lepas tu ketepek bunyi keletak macam belalang tu. Belalang-belalang kat luar ni semua macam cuba nak masuk dalam rumah tau. Dia ketok ada langgar dekat pintu rumah ni. Kejap-kejap nanti ketang ada langgar kat tingkap naku rumah dia. Tu Wak Long ni macam tak puas hati lah, apa benda sebenarnya kat luar ni kan. So dia buka tingkap naku dia sikit. Dia nampak belalang ni semua tengah galak, terbang, meloncat. Dan tiba-tiba Wak Long ternampak ada sekawan, nak kata lebah bukan lebah, nak kata lalat pun bukan lalat. Macam serangga tu tengah terbang. Tetapi di sebalik serangga tu ada kepulan awan hitam. Macam kepulan asap atau awan hitam macam itulah. Terbang macam tu. Jadi Wak Long tutup telinga kan, panas sangat ni. Lepas tu mama dia cakap, abang azan bang, azan. Jadi Wak Long pun okey. Wak Long dengan keadaan yang panas, dengan bingit tu, dia bangun. Dia ngadap ke arah kiblat lah. Lepas tu dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia azan lah sampai habis. 2 kali dia azan, geng. Habis dia azan yang kedua tu, la ilaha illallah. Keadaan sunyi. Tiba-tiba je keadaan sunyi. Wak Long cakap, keadaan sunyi, rumah tu jadi sejuk. Dan adik-beradik dia serta-merta macam slowly reda lah daripada tangisan. Wak Long duduk kejap kat sofa. Tiba dengar ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum Kak Leah, Jun ni. Kak Leah, Ma, Cik Jun mah. Buka pintu. Cuba buka pintu, tengok apa jadi kat luar tu. Pelan-pelan buka, mama dia cakap. Dia buka pintu, Wak Long buka pintu. Korang tahu tak geng, Wak Long cakap benda ni memang benda betul-betul pelik dia rasa. Bila dia buka pintu tu geng, langsung tak ada serpihan ke atau bekas-bekas atau apa saja tanda yang
yang menandakan ada kehadiran belalang dekat rumah Rin tadi. Belalang ataupun orang kata serangga yang dia nampak tadi bertemangan. Tak ada. Langsung tak ada. Kalau betul-betul banyak belalang tadi kan, takkan dengan belalang kan lompat mestilah lambat kan nak pergi. Ini dengan serta-merta hilang bersih, tak ada apa-apa tu kat depan tu. Kan? Sepatutnya kalau dah banyak-banyak macam tu, patutnya mestilah ada tertinggal seekor dua kan, tersangkut kat mana-mana kan, tersangkut dekat kain ke, tersangkut dekat, tertinggal lah kepak ke apa ke kat situ. Ni tak ada. Wak Long cakap bersih cap. Memang tak ada apa-apa kat situ. Seolah-olah tak ada apa yang terjadi tu tadi. Ni macam tercengang kejap si Wak Long ni. Lepas tu mama dia pun datang dari belakang, cakap, ya Jun, kenapa Jun? Kak, tadi kata nak pergi kedai kan? Nak pergi kedai. Ni lah ni tengah siapkan anak-anak ni jomlah. Pergi dengan Jun je lah. Jun pun nak pergi kedai ni. Naik kereta je. Jalan kaki malam-malam kat bahaya. Kejap lagi Jun datang. Jun ambil kereta jap. Okay, so Wak Long patah balik, masuk rumah dia. Dia betulkanlah rambut dia, betulkanlah seluar dia apa semua kan. Buat dah huru-hara tadi kan. Lepas tu mama dia cakap lah dengan Wak Long, bang, pergi ambilkan adik kau ni air kan. Tengok adik kau ni kecil-kecil semua ni. Ambilkan air segelas air, bawa sini, bagi dia orang minum. So Wak Long pun pergi dapur, ambil gelas, tuang air, keluar. Dia bawa air keluar. Masa dia nak keluar tu, dia mesti lalu peti ais tadi kan. So Wak Long perasan dekat dalam botol tu, belalang yang mama dia masukkan tadi dah tak ada, geng. Dah tak ada. Aku masa dengar cerita ni, weh, pelik kan. Macam mana benda tu boleh keluar sedangkan botol tu dah ditutup. Kalau dia nak keluar pun macam mana? Tinggi kot, botol tu besar gini. Botol Coca-Cola yang 1 liter punya tu, yang besar tu. Belalang kan kecil gini duduk bawah, macam mana nak lompat nak keluar? Tak boleh kan, melainkan kalau ada orang yang keluar kan. Jadi Wak Long macam, mana pergi belalang ni? Dia pun malas lah, perut pun dah lapar kan, nak pergi makan kan. Kan ajak orang datang, dah lah tumpang orang. So dia pun keluar, bagi adik dia minum apa semua. Lepas tu dia beritahu mama dia, "Ma, belalang tadi tu dah tak ada, Mah. Dah hilang." Mama dia diam je. Dah, jom, Jun dah tunggu dah tu kan. So diorang pun keluar, pergilah makan, pergilah kedai bawah tu. So mama dia settlekan apa yang patut nak beli, apa benda semua kan. Lepas tu adik-beradik ni semua tunggulah dekat kedai warung Pak Ali tu sambil minum Milo ais. Lepas tu settle mama dia beli barang apa semua, orderlah nasi ayam apa semua. Dan waktu tu si mama ataupun mama kepada Wak Long ni lah, mama pada Wak Long ni pun berceritalah tentang apa yang terjadi tadi. Ceritalah Jun, sebenarnya kan Jun tadi waktu maghrib ada cerita cerita A to Z apa yang terjadi tadi. Lepas tu Wak Long pula. Lepas tu Cik Jun ni pula cakap, patutlah Jun tadi dengar rio-rio kat rumah akak tadi ni. Dengar si budak-budak ni nangis, dengar si abang ni azan. Itu yang Jun turun tu nak tengok akak tadi tu. Itulah Jun, kamu tak tahulah apa benda sebenarnya ni ya. Ya Allah, macam-macam dugaan kita orang setahun lebih ni. Ya Allah, akak dah buntu lah Jun. Itu abang kau ni tak tahulah. Macam ni kak, tadi kalau akak cerita penuh dengan belalang tadi, masa Jun sampai kat rumah akak tadi, Jun ada nampak tau, seorang lelaki ni, tak tahulah lelaki ke perempuan ke, dia berdiri tegak je depan rumah akak. Dia pakai jubah hitam kak. Jadi bila Jun keluar, Jun nak pergi kat rumah akak ni, dia macam perasan lah Jun nak datang. Tiba-tiba dia lari kak. Dia lari terus hilang. Dia lari turun ke bawah rumah kita, dia terus hilang. Tak nampak dah bayang dia. Yang Jun datang kat rumah akak tadi tu bagi salam tu, orang lelaki Jun. Ya Allah, Jun, aku tak tahu nak cakap apa Jun. Aku ni tak tahulah. Aku rasanya tak pernah kacau orang ya Jun ya.
Aku ni cuma nak niaga, cuma nak tolong suami aku je Jun. Nak sekolahkan anak-anak aku ni yang ramai-ramai ni. Ya Allah, ya apalah. Apalah orang-orang ni Jun ya. Ya Allah. Waktu tu mengalir air mata seorang ibu. Sebenarnya mama dia ni, yelah aku rasa lah mama dia ni mesti dah tahan tau. Dah tahan rasa takut ni tadi dekat rumah ni. Ni baru dia nak lepaskan tau. Dia tahan rasa takut dia demi nak mempertahankan anak-anak dia ni, nak menjaga keselamatan anak-anak dia ni. Sebab waktu itu ayah, menurut Wak Long, ayah dia tak ada. Ayah dia kena keluar kerja luar kawasan. Yalah, nak cari rezeki lah untuk anak-anak dia juga kan. Jadi ibu dia lah, mama Wak Long ni lah yang jadi ayah ketika itu, melindungi mereka sekeluarga kan. So lepas tu Cik Jun cakap, sabarlah kak, InsyaAllah tak ada apalah lepas ni kan. Nanti kita bagi tahu dengan Rahman, kita buatlah doa selamat untuk kita buatlah bacaan Yasin ke apa untuk lorong kita ni. Sebab dah banyak sangat dah, hari tu Jun pun kena kan. Dah banyak sangat dah jadi benda-benda pelik dekat lorong kita ni. Yelah Jun, yelah, esok kita jumpa Rahman je Jun ya. Dah, orang semua cepat makan nak balik ni. So makan cepat-cepat, diorang pun balik. So dalam perjalanan pulang tu, mama Wak Long ni pesan, ulang-ulang kali pesan, nak masuk rumah baca ayat kursi, baca 3 kul. Nak masuk rumah baca ayat kursi, baca 3 kul. Nak keluar rumah baca ayat kursi, baca 3 kul. Itu dia pesan, mulut dia tak bebel. Dia ulang-ulang dia cakap benda yang sama kan, supaya anak-anak dia ni ingat. Dan Alhamdulillah, menurut Wak Long, dia balik rumah tu, Alhamdulillah tak ada apa-apa kejadian yang pelik lagi selepas itu. Dan besoknya diorang buatlah bacaan Yasin apa benda semua. 3-4 bulan kemudian, ayah Wak Long ni dapat kerja yang elok sikit. Dan akhirnya mereka dapatlah bina semula keluarga. Bina semula lah kan. Diorang tak adalah kehidupan melarat macam setahun yang lepas kejatuhan bisnes ayah dia tu. Tapi menurut Wak Long, banyak je lagi dia punya pengalaman misteri, pengalaman pelik, pengalaman seram yang dia ada. InsyaAllah nanti dia akan tulis, dia akan bagi kepada aku untuk aku sampaikan kepada korang semua. Okay? So itu sajalah. Oh, sebelum aku terlupa, mama dia cakap, mama Wak Long dia cakap, yang banyak-banyak warna hijau tu sebenarnya itu bukanlah belalang seperti mana yang didakwa oleh Wak Long. Sebenarnya yang diletakkan dalam botol dan juga yang banyak-banyak dekat luar waktu Wak Long buka pintu nak keluar rumah dia tu, itu adalah pelesit. Pelesit, korang tahu pelesit kan? Pelesit babe, yang banyak-banyak kat luar tu. Orang kalau dah ada perasaan hasad dan dengki ni, hilang pertimbangan. Okay gang, itulah dia kisah daripada Wak Long. Kisah ni Wak Long beri tajuk Misteri Pelesit sebenarnya. So korang boleh baca kisah ni dalam website aku di www.situkancerita.com. Sikit lebih kurang lah cerita dia tu kan. Kalau mungkin ada sikit lain lah versi tulisan dengan versi yang aku cerita. Biasalah manusia. Okay, so selepas ni geng kalau korang nak ikuti perkembangan channel Situkan Cerita ataupun nak berkongsi kisah seram, misteri, mistik dan juga kisah-kisah ngeri yang pernah korang lalui, korang boleh terus ke www.situkancerita.com. So dekat sana korang bolehlah buat apa yang aku cakap tadi tu. Korang boleh pergi ke aku punya social media, pergi ke link aku punya podcast, Google Podcast, Apple Podcast dan mana podcast-podcast yang ada lah. Dan korang juga boleh share cerita kat situ macam aku cakap tadi. Semua boleh buat kat situ. Okay? One platform for all, orang kata. Okay geng, so itu saja daripada aku untuk korang pada malam ini. Teruskan korang punya sokongan terhadap channel Situkan Cerita. Semoga channel ni dapat terus berkembang, dan memberi konten-konten yang menarik untuk kalian semua. So jumpa lagi di lain episod.
InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. #SeramTalk.